KPM. Petang anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven. Jangan lupa guys untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun serta pakailah hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain itu kena jaga sekurang-kurangnya 1 meter. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan MySejahtera apabila anda pergi ke mana-mana pun. Dan untuk hari ini adalah mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Topiknya apa pula? Siapakah cikgunya? Kalau anda nak tahu, jom kita tengok video profil guru. Cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita ke meja untuk amalkan SOP, Cikgu? Okey, boleh. Okey, silakan Cikgu. Alright. Saya gerak ke sini, Cikgu. Cikgu, silakan pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer. Okey. Okey, saya pun akan pakai sekali. Okeylah, sangatlah penting untuk kita menjaga kebersihan tangan kita dan juga untuk memastikanlah yang jarak seperti saya dengan cikgu tu, jarak kita lebih daripada 1 meter kan, Cikgu? Ya, betul. Dan yang paling penting tu memanglah tangan kita kena sentiasa bersih. Pakailah ataupun gunalah aplikasi MySejahtera untuk memastikan yang pergerakan kita tu sentiasa dijaga dan kita amalkanlah SOP, Cikgu. Okey, oleh itu, Cikgu, ya boleh tak Cikgu bergerak pula ke sana, Cikgu? Kita akan mulakan pengajaran kita, Cikgu. Okey. Alright. Tetapi sebelum kita mulakan pengajaran kita, Cikgu, apa kata kita berkenal pula dengan tetamu khas kita yang berada dalam talian bersama dengan kita, kawan-kawan saya, Cikgu. Okay. Nak tahu siapa? Jom kita tengok siapa mereka. Hai semua. Itulah dia, muka-muka kacak, muka-muka cantik. Alright, semuanya daripada Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, Cikgu? Betul. Okey, nanti saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Akmal. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akmal Kasha binti Muhammad Noor dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Syamil. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamil. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Syamil. Dan seterusnya kita ada Tengku Darwis. Hai, Assalamualaikum. Atas data, nama saya Tengku Muhammad Darwis dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey. Dan seterusnya Fatina. Assalamualaikum. Nama saya Fatina, boleh cakap kuat sikit? Tak dengar lah. Ataupun dekatkan mulut anda dengan mikrofon sekiranya ada. Assalamualaikum. Nama saya Fatina Azhar dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, terima kasih Fatina. Dan seterusnya kita ada Nur Anisha. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Anisha binti Nur Azli Samudin dari Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur. Okey, Nur Aisyah, anda tahu tak ada sebiji apple yang sedang bergerak di belakang anda? Tahu tak? Oh, tahu kan? Okey, tahu Okey, ingatkan tak tahu tu. Okey, tak apa. Dah kita bergerak ke murid yang terakhir iaitu Azizah. Hai Azizah. Okey, tak apalah. Mungkin dia menghadapi masalah teknikal. Tak apa, jangan risau. Nanti kita akan balik semula kepada Azizah. Dan sementara menunggu pula, apa kata kita akan berehat seketika. Saya nak sediakan diri saya untuk belajar. Bukan sahaja murid kita yang akan belajar. Saya pun akan belajar untuk topik kita pada hari ini, iaitu lukisan pandangan bantuan. Tetapi sebelum tu, kita akan berehat seketika. Dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Saya suka dengan subjek lukisan kejuruteraan sebab subjek ni mencabar minda saya tetapi seronok sangat mempelajarinya. Saya harap saya dapat A dalam subjek ni.
Terdapat A pun, A plus pun boleh. Saya suka dengan subjek ini kerana subjek ini ia melibatkan lukisan dan subjek ini juga tidak perlu banyak menghafal. Selain itu, subjek ini juga telah mengajar saya untuk sentiasa bersabar kerana bagi menyiapkan sesuatu soalan itu, ia memerlukan fokus dan kejituan yang tinggi. Tak dapat A pun tak apa, A plus pun boleh. Saya suka subjek ini kerana ia membolehkan saya memahami sesuatu reka bentuk. Kemahiran tersebut dapat membantu menambah nilai estetika pada reka bentuk yang saya lukis. Lukisan kejuruteraan juga dapat mengubah mentaliti saya untuk menjadi pelajar yang berketerampilan dalam bidang kejuruteraan dan menjadi rebutan di dalam industri berkaitan pada masa akan datang. Tak dapat A plus pun boleh. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven, dan cikgu kita pada hari ini adalah Cikgu Azila untuk mata pelajaran lukisan kejuruteraan. Ya, seperti pepatah Cikgu Azila, kalau tak dapat A plus pun boleh. Itulah dia Cikgu Azila. Silakan kita mulakan pembelajaran kita, Cikgu. Okey semua, hari ini kita akan belajar tentang lukisan pandangan bantuan. Okey, inilah pengenalan pelajar yang terlibat untuk hari ini dan juga saya lah. Tak dapat A plus pun boleh. Okey. Apa dia objektif pembelajaran kita? Okey, yang pertama menyatakan pandangan bantuan. Jenis-jenis dia. Okey, yang kedua adalah menerangkan konsep dan fungsi pandangan tambahan dalam lukisan kejuruteraan. Okey, apa dia jenis-jenis pandangan bantuan? Ada dua, iaitu pandangan tambahan dan juga pandangan terputar. Tetapi untuk hari ini kita akan belajar tentang pandangan tambahan sahaja. Okey. Topiknya banyaklah. Okey, yang seterusnya ini adalah konsep atau fungsi pandangan bantuan. Okey, yang pertama konsep dia adalah apabila permukaan objek tidak dapat dilihat secara unjuran ortografik. Okey, nanti sekejap lagi kita fahamkan ya. Okay. Yang kedua, dilukis mengikut panjang sebenar dan menghasilkan bentuk yang sebenar. Dan yang ketiga adalah terdapat satu permukaan condong. Okey, hari ini saya bawa satu buah bongkah. Okey, Cikgu. Saya baru je nak tanya yang tu untuk apa, Cikgu? Mestilah, saya pun nak soal Sean juga ni. Oh, ya ke? Ya. Soalan untuk saya pula, Cikgu? Mesti. Okey, boleh, Okey, Cikgu. Sean, saya nak tanya awak Saya letak bongkah atas meja ni. Ya, Cikgu. Permukaan apakah yang awak nampak ataupun huruf apakah yang awak nampak? Saya nampak huruf B dan C, Cikgu. Pandai Sean, memang betul tepat sekali. Mantap. Ya. Okey. Adik saya bagus, Cikgu, dia ajar ABC tapi nampak BC je lah, Cikgu. Ya, betul lah. Ya. Okey, itu adalah pandangan unjuran ortografik. Ya. Okey, sekarang ini pandangan tambahan pula. Okey, konsep dia adalah permukaan condong. Ya. So, saya akan putarkan permukaan condong B ini 90 darjah dengan Sean. Saya masih nampak B, Cikgu. Ya. Okey. Memang nampak B lah sebab B yang condong. Sekarang ini saya nak tanya Sean, permukaan ataupun huruf apakah yang Sean nampak sekarang setelah saya letakkan dia 90 darjah pada mata Sean? Okey, saya sekarang dah boleh nampak A, Cikgu. A, B dan C nampak, Cikgu. Ya, betul Sean. Ya. Saya sangat terharu. Memang tepat sekali Sean punya jawapan. Itulah dia pandangan tambahan. Tambahan lagi satu permukaan. Tadi nampak dua saja kan? Ya. Sekarang dah nampak tiga pandangan ataupun permukaan. Itulah pandangan bantuan, Cikgu. Iya. Ingatkan cikgu akan cikgu akan bantu saya untuk pandang sesuatu, Cikgu. Bukanlah. Taklah. Inilah dia punya istilah dia lah, Cikgu. Ya, itu istilah konsep dia. Okey. Okey, Cikgu. Ini dia. Memandang tepat kepada permukaan condong yang bersudut tepat 90 darjah untuk membolehkan kita melihat bentuk, ukuran dan juga sudut sebenar. Okey, bentuk A tadi tak nampak, sekarang nampak kan? Okey. Seterusnya, ini pula adalah kita aplikasikan dia ke dalam lukisan pandangan tambahan. Okey, inilah dia. So nanti kita akan letakkan dia sata XY. Contoh Ya. Sini, tekan sini X, sini Y. Okey, dia mesti bersudut 90 darjah dengan permukaan condong. Ini permukaan condong. Ya. Betul? Jadi unjuran dia mesti 90 darjah. Macam mana nak tahu 90 darjah ni? Di sini. 90 darjah. Nampak kan? Semua mesti tarik 90 darjah. Okey. Senang je, tak susah pun. Okey, Sean. Okey. Ni kita belajar konsep kan? Sekarang lukisan pandangan tambahan ini ada beberapa jenis. Azizah.
Aziza dengar tak? Saya nak tanya Aziza satu soalan. Okey. Aziza dengar tak Aziza? Saya nampak dia, mungkin dia tak nampak saya ke? Tak nampak? Aziza? Oh, dah kembali. Aziza dengar tak Aziza? Saya rasa masih ada sedikit masalah teknikal, tak apa. Mungkin cikgu boleh tunjukkan soalan tersebut kepada murid kita yang lain. Tak apa kot, nanti yang lain tu saya tanya soalan lain. Okey. Tak apa, saya terangkan. Okey, inilah dia jenis-jenis pandangan tambahan yang Azizah kena jawab, iaitu 3 jenis: ketinggian, kedalaman dan juga kelebaran. Okey, sekarang ini saya nak tunjukkan satu soalan. Unjurkan pandangan tambahan kedalaman pada sata XY. Okey, konsep dia adalah unjuran 90 darjah daripada paksi XY. Jadi, ada dua pandangan. Satu pandangan atas. Satu lagi adalah pandangan hadapan. Okey, ada 2 pandangan diberi. Satu ada permukaan condong kan? Ya, cikgu. Okey, yang ada permukaan condong kita akan unjurkan. Okey. Unjurkan 90 darjah daripada permukaan condong. Tarik semua butiran mesti 90 darjah. Okey, sekarang ni gambar yang seterus ni kita tak kacau lagi. Sekarang gambar yang seterus ini kita akan jadikan sebagai ukuran. Baik. Okey, ukurannya. Ya. Semua ukuran kita pindahkan daripada pandangan atas. Kita tak kacau yang ni dah. Okay. Ini hanya unjur sahaja. Konsep dia lah ni. Ya. Jadi ada pelajar senang nak dapat markah, awak unjurkan sahaja semua butiran ini 90 darjah, awak dapatlah sekurang-kurangnya 1 markah. Dapat markah dengan senang lah. Yeah. Okey, sekarang ini bila kita dah unjurkan semua sekali, sekarang saya nak tanyalah. Saya nak tanya. Sekejap lagi lah tanya. Saya habiskanlah dulu yang ni. Okey, cikgu. Okey, sekarang ini XY ni kita mesti letakkan dia pada kedudukan yang betul. Okey, kalau ini adalah unjuran, ini adalah ukuran. Ukuran mesti letak sata XY. Ada pelajar yang tak tahu macam mana nak letak sata XY. Okey, saya ajar macam mana buat. Nampak X1? Okey. Pancarkan. Pump. Sampai hujung bongkah. Sini adalah X1. Dia stop kat sini kan? Ya. Janganlah lebih daripada bongkah. Okey, Y1 pancarkan. Sampai sini. Okey, sekarang pancarkan lagi. Bila dah sampai sini, nak bawa ke atas macam mana? Tembak naik atas. Stop. Okey, sini adalah kawasan X1. Sini, sebelah kiri. Okey, sebelah Y1 ni tembak ke atas. Zap, naik atas. So, sini adalah kawasan untuk Y1. Jadi, sata XY kita adalah lurus. X, Y, lurus. Jadi, sini X, sini Y kan? Jadi, macam mana satah dia? Melintang. Inilah dia Y1, X1. Boleh. Alright. Okey. Ada pelajar yang tak tahu letak X1 dengan Y1. Bila dia salah dekat situ, gambar dia jadi kucak-kacir. Okey? Ya, cikgu. Gambar ini kita akan pindahkan pergi ke sini. Nampak tak X1, Y1 dan bongkah. Bongkah belah atas kan? So, ini X1, Y1, bongkah di sini. Ini bentuk dia sebenarnya. Inilah jawapan dia sebenarnya. Pindahkan, bawa ke sini. Okey, macam mana nak pindahkan? Okey, ambil jangka lukis awak. Cocok dekat setiap titik yang menyentuh XY. Bagaimana? Ini tak kena ni cikgu. Okey, macam mana nak bagi dia kena? Awak tarikkan dia pergi ke sata XY itu. Kita bina sendiri garisan tersebut secara rambang. 5 titik sahaja. Ya. Okey. So nanti kita akan pindahkan, ambil jangka lukis, ambil satu ukuran, pindah. Ikut laluan yang betul. Maknanya untuk yang garisan yang melengkung tu, Ego? Semua. Kita tambahkan secara rambang 5 garisan dah, Ego? Ya. Kalau saya nak 10 boleh, Ego? Ya, boleh 1 juta pun boleh. Boleh lah. Boleh. Okey. Tapi sekurang-kurangnya 5 lah. 5 titik saja. Okey. Jadi ni bila kita pindahkan titik-titik tersebut, okey, macam mana rupa dia? Okey, saya terus tunjukkan jawapan lah. Okay, tengok Nampak tak bentuk dia dengan ini? Ya. Seakan-akan. Sebenarnya pandangan tambahan ini senang. Kenapa? Sebab dia dah bagi jawapan.
Nampak tak bentuk dia? Jadi awak dah dapat hint. Okey, saya mesti dapat bentuk ini di sini. Cuma kena pandai pindahkan ukuran. Okey. Okey, ini orang ni dia pandang pada permukaan condong. Mana permukaan condong ni kan? Ya. Apa yang nampak? Confirm nampak. Lagi. Sini. 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 Dan juga di dalam. Nampak tak sama? Okey. Faham. Kita tengok pula soalan yang kedua. Okey, untuk soalan yang kedua adalah unjuran pandangan tambahan kelebaran pada sata SY. Okey, siapa mangsa seterusnya? Saya nak tanya pelajar yang senyum tu. Anisha. Okey, Anisha. Anisha. Sekarang ni kan, tadi cikgu dah terangkan XY kan. Kita kena tentukan XY dengan tepat sekali. Okey, jadi ini adalah unjuran sebab dia ada satas condong. Ini kita unjurkan. Sini kita akan ambil ukuran. Okey, jadi sekarang sata XY ni kita tak tahu. Kita nak letak tegak atau baring. Macam mana nak tahu? Okey, cikgu labelkan sebagai sini A. Sini bucu ni B. Okey, C dan juga D. Kat mana awak nak letakkan sata SY tersebut? Huruf A dengan B, cikgu. Okey, huruf A dengan B. Okey, A dengan B ini atas ni huruf apa? Huruf A. Huruf A sebagai X. Nampak X, 1. Tembak X dekat sini. Tembak X dekat atas. Okey, sekarang Y, 1. Tembak sini adalah Y. Tembak ke sini, Y dekat sini. Jadi betul awak cakap AB sebagai sata XY. Zap. Terima kasih Anisha, memang betul jawapan awak. Jadi Anisha letakkan XY dekat sini. Jadi ambil jangka lukis, ambil ukuran daripada XY, cari semua titik yang ada. XY, tarik, XY, tarik satu per satu. Okey, satu per satu jangan tertinggal. Okey, contohnya kita ambil sini. Sini, ambil yang nampak lah. Sebab tak nampak kan kat sini. Banyak garisan. Ambil yang senang ni. Daripada sini, pergi yang kecil ni. Ambil ukuran jangka lukis awak, cocok daripada tepi, pergi ke tepi yang ini. 1, 2. Okey, macam mana nak tahu dia berada di mana di sini? Unjurkan. Unjurkan dia. Zap. Okey, dia berada di sini Pancarkan. Okey, ambil jangka lukis. Tadi awak dah ukur kan? Cocok, tanda. Tu sini adalah 1, sini adalah 2. 1 per 1. Okey. Maka dia memang sangat-sangat besar. Okey? Jadi awak kena buat 1 per 1, kena ikut laluan yang betul. Di mana awak cocok, laluan mana, talian ini. Contoh, sampai lengkung ini. Cari dia, mana dia pergi? 1 per 1. Okey, ini. Sampai sini, cocok. Ambil jarak. Ambil jarak dia. Daripada, katakanlah ini 3, ini 4. Jadi sini adalah 3, 4 sebelah sini. Begitu. Okey? 1 by 1. Okey, kita tengok macam mana rupa dia. Begitu. Nampak tak bentuk dia? Kita pindahkan sahaja naik ke atas. Ni. Sama. Cikgu, saya nak tanya untuk soalan ni yang saya nampak ada orang tengah pandang bentuk tersebut, yang tu akan diberikan ke macam mana? Tidak diberikan. Ini hanya sebagai cikgu punya macam rujukan lah, macam pandangan macam mana kalau kita sendiri yang tengok objek tersebut dari pandangan tersebut dari pandangan mana? Ya. Jadi kita tahu pandangan condong kat sini kan? Ya. Ini pandangan yang condong, jadi dia akan nampak permukaan ini. Ini yang saya lorekkan ini adalah ini. Ni. Ni. Nampak Saya lorekkan ni. Okey, kaedah memindahkan titik macam cikgu cakapkan tadi. Cikgu nak cerita detail-detail memang banyak butiran. Cuma awak kena pandai cari sata XY yang betul. Pindahkan. Cocok dekat XY, ambil jarak. Cocok dekat XY, ambil jarak. Gitu je. Yang penting garisan dia adalah betul. Okey, tak apa, kita tengok yang seterusnya pula. Satu lagi. 3 jenis. Tadi kedalaman, kelebaran. Yang ketiga adalah
ketinggian. Oh, okey. Tinggi pula. Okey. Jadi kita tengok mata dia ni. Dia pandang satah condong. Tadi kita nampak condong belatas. Sekarang ni, mana yang condong, yang sengit? Ini kan, pada pandangan atas ini yang sengit kan? Ya. Jadi, kepala dia pandang permukaan yang sengit ini. Okey, yang sengit ni, dia pandang. Mana yang dia nampak? Okey. Jadi, sekarang ni saya nak tanya, siapa? Davish. Davish, kat mana? Ada 2 lengkung. Okey, cikgu tandakan titik A, B, C, D, E, banyak ni, F. Okey. Sekarang cikgu nak awak tengok gambar ni, ada 2 lengkung Mana satah lengkung pada pandangan atas? Mana lengkung 1, mana lengkung 2? Sebutkan huruf dekat situ. Lengkung 1 dekat garisan C dengan F. CD. C dengan CD. Lengkung kedua dekat B dengan E tu. Ya, betul. Tepat sekali, Darwish. Terima kasih. Ada pelajar tak tahu mana lengkung punya satah. Kita tengok ada 2. 1, 2. Mana dia punya satah pada pandangan atas? Nampak? Sebab tu saya tandakan AF ni saja tambahan. Tak tahu faham ke tidak. Jadi, Darwish kata CD. CD, lengkung 1. Ya. BE, lengkung 2. So, BE bukan dekat belakang ni. Ada pelajar dia salah ambil paling belakang. Oh. Ini yang saya pelajar salah buat. Jadi, dia ambil BE, lengkung yang kedua. 5 titik. Okey, 5 titik. Kaedahnya sama. Unjurkan permukaan yang condong pada satah 90 darjah itu tadi. XY ni. Ya. Tarik. Okey. Sekarang ini kita letakkan XY. Kat mana nak letakkan XY ni Pancar. Tembak. Y. Okey. X. So, kita tahu X kiri, Y kanan. Turun ke bawah. Y kat mana? Kanan. X kat mana? Kiri. Awak nak letak kat mana satah tu? Terpulanglah awak letak kat mana. Kita letak dekat tapak paling bawah sekali. Okey, macam mana nak ukur? Cocok dekat sini. Ambil ukuran panjang dia. Cocok dekat sini. Ambillah mana-mana butiran yang ada ni. Ambil dekat sini. Tambahkan garisan yang baru. Sebab dia tergantung tanpa ada garisan yang ditambahkan. Jadi ukuran dia ambil 1/1. Okey, kita tengok kejap macam mana ukur dia. Nampak? Sama Ya. Sama. Pandangan tambahan Memang senang. macam dia telah Pindah dialihkan saja. Ya, dia dah bagi jawapan sebenarnya. Cuma pelajar ni, dia tak tahu macam mana nak tarik dia punya ukuran. Ya. Ada yang salah letak XY. Bila salah letak XY, dia letak pula XY ke kiri, atas dan bawah. Ya. Lagilah mengarut. Memang tak dapat jawapan. Okey. Dia Yang kena ni betul. adalah untuk pandangan tambahan ketinggian ni go. Ini Ini kita ada. dah habis 3 lah. Ketinggian, kelebaran dan juga Kedalaman. Okeylah cikgu, baiklah sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Azila. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu lukisan kejuruteraan. Topiknya adalah lukisan pandangan bantuan. Okey, baiklah cikgu, tadi kita dah habiskan contoh-contoh soalan untuk 3 jenis lukisan pandangan bantuan kan cikgu? Okey, jom kita teruskan lagi cikgu. Okey, so seterusnya adalah 3 contoh soalan seperti peperiksaan. Okey, so inilah contoh soalan dia. Tadi tu hanya latihan saja. Ya. Okey, jangan buang masa. Kita tengok 3 contoh soalan satu persatu. Salah tekan. Okey. Okey, sekarang dia bagi 10 markah. Okey, 10 markah lah. Ini kan kata dia soalan exam kan. Okey, Raja menunjukkan 2 pandangan bagi objek A. Okey, ini objek A. Unjurkan pandangan tambahan. Dia tak cakap pandangan tambahan apa. Jadi tak apa. Jangan risau. Yang penting SY awak betul. Okey, itu yang penting. Butiran terlindung tidak perlu dilukis. Jadi sekarang ini saya nak tanya Syamil. Okey Syamil. Cikgu lukis ABC lah dekat bongkar ini. Okey, A, B, C, D, E,
Tak nampak. F dan juga G. Okey Syamil, sekarang ni kan mata awak tengok pada permukaan condong. Cikgu tak nak nyatakan mana permukaan condong, awak carilah sendiri. Okey, manakah huruf yang nampak pada satah condong 90 darjah? Huruf apa yang awak nampak dan apa yang tak nampak? Saya nampak huruf A, B, C, D, E. Yang tak nampak F dengan G. Betul Syamil, tahniah. Tepat sekali. Okey, itulah dia. Kita kena pandai tengok pandangan tersebut. Kadang-kadang ada pelajar, alamak cikgu, F kenapa tak nampak? Kenapa G tak nampak? Yeah. Kita kena tahu konsep pandangan tambahan itu, tengok pada permukaan condong. Okey, jadi F dengan G tak nampak sebab dia lurus. Ya, dia di sebelah sisi ni memang tak nampak lah itu. Nampaklah, pandai lah Syah ni. Okey, seterusnya, macam biasa kita tentukan satah XY. Okey, pelajar-pelajar yang selalu kita belajar dalam kelas kan, satah XY ni masalah. Okey, masalah untuk mencari satah XY memang problem daripada dulu lagi. Ramai pelajar yang buat salah, tapi tak apalah cikgu ajar supaya dengan harapan lepas ni awak faham. Kan cikgu kata tak dapat A plus pun boleh. Okey, so sekarang macam mana nak buat satah XY tu? Tembak. Okey, tembak macam mana? Okey, satu adalah unjuran. Ini unjuran 90 darjah. Okey, satu lagi adalah ukuran. Okey, ini kita akan unjurkan sekejap lagi. Tapi nak tentukan satah XY macam mana? X, tembak. Stop dekat situ. Okey, Y, tembak. Tembak tu mesti 90 darjah 90 darjah. Dekat sini. Okey, sekarang stop dekat sini. Kita nak bawa dia ke sini pula. Kita nak tahu XY itu tegak atau baring. Tegak ke baring? Okey, macam mana nak tahu? Tembak daripada kiri bawa ke kanan. Sesini adalah X. Cuba bawa sebesar lah. Nanti tak nampak kan? Y. Tembak bawa ke kanan. Oh, Y berada di tapak. Jadi Sean, awak nampak kan? XY kita dalam keadaan menegak. Tegak. Okey. Yeah. So, terpulang pada awak nak letak kat mana? Kanan, tengah, tepi. Okey, kalau saya tengok jawapan ni, ruangan kosong ni, dia banyak besar dekat sini. Sini sempit. Okey, faham kan? Kalau kita sempit, maksudnya nanti bila kita lukis jawapan, dia langgar kat sini. Ya. Jadi kita gunakan ruangan yang ada di belah kanan. So cikgu potong dekat sini lah. Lagi cantik. Barulah mantap. Okey, sini X. Sini Y. Okey, macam mana nak buat dia punya ukuran nak pindahkan? 5 titik pada lengkung ini. Okey. Pelajar kat rumah. Ya. Pelajar kat rumah ni tengok baik cikgu buat. 5 titik Jadi 2 titik dia dah bagi free. Oh, yang mana cikgu? Ni? Free ni. Awak dah dapat titik dengan free. 1, 5. Cari lagi 2, 3, 4. Okey, macam mana nak cari? Daripada XY, mesti 90 darjah. Okey, pecahkan dia 3 bahagian. Ini rambang. Ada pelajar nak ukur, tak payah ukur. Jangan buang masa, okey? Kita kena pecahkan dia suka hati. LK kan senang. Okey, pecahkan. Tak apa, bawa ke tepi pun tak apa. Tapi kalau nak kemas, suka hati awak lah mana-mana. Nanti awak tak faham, okey, bawa je lah terus. Tak apa, jangan risau. Okey, sini adalah titik 1. Sini titik 2. Titik 3. Titik 4. Nampak? Okey, dah 5 titik. Awak kena dapatkan ukuran, ambil jangka lukis. Titik 1 dekat mana? Pancarkan, dia mesti lurus. 1. Bawa ke atas 90 darjah. Okey. Titik 2 pun sama. Cikgu tak nak cantik lah. Nanti kan jawapan dia kacau. Okey. Bawa ni atas. Unjur 90 darjah. Okey, sekarang ni gambar ni ada 2 lengkung Ada 2 lengkung. Lengkung 1. Lengkung 2. Hampir lupa yang kedua Cikgu. Tak pasal pula. Memang kita kena tahu lengkung ni nampak macam satu je. Sebenarnya bawah ni nampak ni lengkung ni. Kena tahu satah lengkung itu di mana. Okey, lengkung 1 berada di atas. Kat mana dia? Ni lengkung kan? 1, 5. Faham? Okey, sini adalah lengkung 1, sini adalah 5. Nampak tak? Dia stop kat sini. Sini. Okey, lengkung yang kedua dekat tapak kan? Okey, kalau ini lengkung 1,
Lengkung dia yang kedua di tapak. Mana tapak dia? Di Di sini. bawah sanalah. Jadi bila kita pecahkan, kejap saya conteng juga kat sini. Sini titik antara. Okey, 1, ni 2, 3, ni 4, ni 5 kan. Okey, macam mana nak dapatkan 1, 2, 3 dekat lengkung yang kedua? Alamak, macam mana ni cikgu, saya tak tahulah. Unjurkan dia tegak 90 darjah daripada tapak ke daripada atas pun boleh. 90 darjah azam. Ini titik 2 prime. Ini titik 1 prime. Okey, titik 3 pun sama. Titik 4 pun sama. Titik 5 pun sama. Tarik lagi garisan yang baru. Banyak garisan. Boleh je dah kita gunakan yang garisan yang sama tadi yang dari tepi sana lah. Boleh. Boleh lah. Boleh. Cuma yang garisan baru adalah yang kita tambahan tadi. Yang ni tambah, tarik lagi. Sebab itu markah dia banyak. Ini baru 10 markah. Okey, kita tengok dia punya langkah kerja. Nampak? Dia tarik satu persatu lah. Kalau awak nak tarik semua, tak ada masalah. Okey, nampak? Dalam soalan ni ada 1, 2, 3, 4 titik je. Tak mencukupi. Okey, jadi awak tambahlah sendiri. Mungkin dekat antara ni, besar ni. Tambahlah satu lagi titik. Kan macam kata nak letak berapa banyak, tak kisah. 1 juta pun boleh. Okey, so kita tengok jawapan dia. Ni. Nampak ni? Pindah? Okey. Pindah. Sama. Hanya tolak aja jawapan ni, tolak masuk sini. Tapi jangan tolak ukur, kena ukur lah. Tak boleh lah tekap ke, tak boleh. Ukur macam yang cikgu tunjukkan tadi. Kena kenal pasti satah XY, kena kenal pasti mana satah lengkung yang betul. Okey? Okey, go. Ya kan? Okey, seterusnya. Rajah 2 menunjukkan 2 pandangan bagi objek B. Unjurkan pandangan tambahan apa? Tak bagi tahu. Jadi tak apa, jangan risau. Semua butiran terlilan tidak perlu ditunjukkan. Nak tanya siapa ni? Siapa Akmal? Okey, Akmal, get ready Dalam gambar ni ada 2 lengkung. Okey, dalam gambar ni ada 2 lengkung. Okey, katakanlah lengkung dia nampak ada 2. Lengkung 1 belah atas. Lengkung 2 mana Syawan? Ni? Oi, yang kecil tu Ego. Ya. Alamak. Tak apa Syawan. Okey. Nampak ada 2 lengkung. Okey. Pelajar selalu tak perasan. Okey, pelajar yang berada di rumah ada 2 lengkung 1 dan juga 2. Okey, jadi awak dah nampak 2 lengkung. Tapi masalahnya mana satah lengkung tersebut? 1 unjuran, 1 ukuran. Okey, sekarang ini kita nak letakkan dia pada gambar rajah ni. Okey, kita nak cari satah dia mana? Okey, cikgu label lah untuk Akmal. Akmal, mana dia punya satah Akmal? Ada banyak titik ni. C, D, E, F. Yang ni cikgu tanda ni adalah mewakili titik-titik inilah. Ya, cikgu. Okey. Akmal, kalau awak tengok gambar yang cikgu bagi A, B, C, D, E, F tu kan. Kita ada 2 lengkung. Mana lengkung 1? Sebutkan huruf dia. Satah 1. Satah bagi lengkung 1. Untuk lengkung 1, satah dia ada berada pada satah condong iaitu A, C dan E. Ya, Akmal pandainya kamu. Okey, satah yang kedua? Untuk lengkung yang kedua? Kalau satah kedua berada pada garis tapak iaitu B, D dan F. Ya, Akmal. Betul, Shan. Tepat sekali. Bijaklah Akmal. Saya pun tak boleh jawab soalan ni sebenarnya. Itulah, dia kena pandai konsep dia dulu. Kena tahu. Dah faham? Senang. Mudah sangat. So, sini adalah lengkung 1. Okey, saya contoh kat sini lah. Nanti contoh banyak sangat. A, C, E adalah mewakili satah lengkung 1. Okey, lengkung yang kedua berada di tapak B, D, F. Okey, itu adalah mewakili lengkung yang kedua. Bila kita dah kenal pasti, mudah sangat di mana kita akan buat unjuran 90 darjah. Okey, unjuran 90 darjah di semua butiran yang ada, jangan tertinggal Semua butiran awak kena tarik 90 darjah. Okey, tapi dah tarik-tarik tiba-tiba tak tahu XY kat mana. Ajar lagi. Okey, pelajar dekat rumah ni tengok balik macam mana nak cari satah XY. Tembak. Okey, tembak macam mana? Ajar lagi. Dah berapa kali ulang dah ni. Okey. Y. Tembak. Kat mana dia berada? Tembak 90 darjah. Pam. Y kat sini. Itu dia stop dekat sini. Penghabisan dia kat sini. Awak janganlah tembak, tarik-tarik keluar pula dari kertas. Kan Awak kena tarik, kena dekat bongkah.
Okey. Bongkar yang terakhir lah. Sentuh yang terakhir. Okay. Y berada di sini. Okey, X pula. Tarik. Tembakkan dia. Zap. Y kat sini. X kat sini. Stop. Okey, awak jangan tarik dia zap kat sini cikgu bawah ni. Tak. Kalau tidak terpaksa kita lekat lagi satu kertas kat bawah cikgu. Itulah. Tak payahlah. Apalah, kita jimat kertas lah. Tak payahlah cikgu. Tak payahlah. Okey. Okey. So sekarang kita ada dua X dengan Y. Kita dah tahu dekat situ. Ini bukan jawapan lagi dekat atas ni baru letak sata XY. Dan kita tak tahu sata XY tu tegak atau baring. Okey. Y tembak naik atas, tembak lurus, zap. Y berada di belah kanan. Wah, besar ni. Okey. X berada di belah kiri. Okey. So, sata XY kita baring atau tegak? Nampak? Baring. Dia baring cikgu. Baring lah. Kita luruskan. Zap, potong. Okey, potong terpulanglah pada awak. Awak nak potong tepi. Sini ke? Awak nak potong tengah? Boleh, tak ada masalah. Biasanya yang mana lagi senang cikgu? Dia sebenarnya ikut ruangan jawapan tu macam mana. Maksudnya kalau ruangan jawapan tu banyak ruangan kosong kat bawah, mungkin awak boleh tarik daripada sini. Okey, terpulang. Terpulang, tak kisah. Ikut kesesuaian ruangan yang ada. Okey, kita tengok sekejap. Okey, kita buat unjuran. Dia dah potong tengah. Nampak ni? Dia potong tengah. Ya. Satu rujukan dia potong tengah. Okey. Jadi dia buat lengkung. Ada dua lengkung. Okey, warna hijau mewakili lengkung di tapak. Warna merah ini mewakili lengkung di atas. So, 5 titik. Awak cari 5 titik sahaja dekat satu tempat. Nanti 5 titik yang atas ni boleh share dengan yang bawah. Pancarkan sahaja. Okey. Sekarang kita tengok satu persatu. Bila kita tarik unjuran dia, kita dapat lengkung ada 2. Okey, segitiga. Dah siap. Senang saja. Gambar dia ni nampak ni? Zap awak ke sini. Senang, tak susah pun. Mudah sangat. Okey? Satu lagi soalan. Okey cikgu. Okey. Satu lagi soalan, kita tengok ini soalan untuk unjuran pandangan tambahan pada sata XY. Okey, ini seterusnya. Okey, cikgu. Okey. Rajah ni banyak sikit, 15 markah. Rajah menunjukkan pandangan atas dan pandangan hadapan bagi objek C. Unjurkan pandangan tambahan pada sata XY. Soalan sama, ulang-ulang-ulang. Butiran terlindung hendak dah dilukis ni. Tadi semua tak payah lukis. Yang kali ni kena lukis pula. Sebab tu ada lebih markah lah cikgu. Mungkin juga. Okey. Jadi awak kena baca soalan. Apa-apa soalan, awak kena baca. Awak jangan tengok gambar terbuat tapi baca soalan tak. Kena baca sebab ini adalah markah. Okey, sekarang ini macam biasa. Nak tanya siapa lagi ni? Tanya pada Fatina. Okey, Fatina. Fatina, kita tengok jawapan kita tengok dalam soalan ini. Kita nak tentukan sata XY. Saya tanya lengkung, nak tanya pelajar pula lah sata XY. Penat cikgu tembak daripada tadi. Okey, sata XY pada gambar rajah ini terletak tegak ke baring? Okey. Contohnya, ini unjuran. Sebab sata permukaan condong unjurkan. Ya. Okey, ini adalah ukuran. Jadi ukuran untuk paksi XY itu mesti berada di sini. Okey, macam mana kita nak tahu dia letak macam mana? Okey, cikgu labelkanlah bucu tu sebagai ABC lah, senang. Awak nak letak AB tegak ke C, contohnya ni peta C D. Senang. Sebab dia sama ada baring atau tegak. Ya. Baring, tegak. Okey. Fatina, awak tengok jawapan, awak tengok soalan ini, cikgu nak minta awak tentukan sata XY pada gambar ini. Awak nak letak kat huruf mana sata XY tu? Tegak ke baring? Sekarang cikgu nak tanya awak, tegak ke baring? Baring. Baring, okey. Betul ke cikgu? Betul. Oh, betul Fatina. Bagus lah. Saya rasa Fatina memang fahamlah konsep dia kan cikgu? Okey cikgu, untuk yang langkah seterusnya untuk buat unjuran dan juga ukuran, apa kata kita berehat seketika, kita bagi peluang kepada murid kita untuk cuba jawab soalan ni. Boleh sangat. Kita akan kembali semula ke Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Azila untuk mata pelajaran kita lukisan kejutan. Sekarang kita di soalan yang terakhir, Ibu. Ya, betul. Kalau tadi kita beri peluang sikit ataupun masa kepada murid kita yang ada dalam talian untuk cubalah untuk jawab soalan ni. Lepas ni kita uji sikitlah kalau ada masa, Ibu. Okey, tak apa. boleh. Kita teruskan dulu, Ibu. Okey, Anisha tak jawab lagi soalan ni. Anisha, okey. Bukan Anisha. Fatina Alia. Tersilap pandang muka Anisha. Okey, Fatina Alia. Sekarang ni, sata SY awak nak nyatakan dia mewakili huruf mana? Awak kata tadi baring. Mana satu? Mana letak? AC. A? AC. AC. Okey, awak letak AC ni sebagai sata SY. Okey, kenapa awak letak AC dekat atas pula? Supaya nanti nak lukis ada ruang. Oh, pandainya. Betul Syaun jawapan dia. Sebab di bahagian bawah sana, Ibu. Syaun pun pandai. Ah. Betul tu. Okey, dia letak di bahagian A logik dia. Kenapa? Sebab ruangan kosong banyak dekat sini. Ya. Okey, kalau awak letak dekat tapak BC, nanti gambar dia macam ni. Sebenarnya boleh je tapi cuma nanti mengelirukan, sebab ada banyak garisan lain kalau semua. pandai tak mengelirukan. Tapi kita tengok macam kenapalah padat sangat dekat sini. Sini ada kosong. Jadi macam ikut kesesuaian ruangan yang ada. Okey, kalau awak potong tengah, boleh sangat, tak kisah. Okey, sekarang Fatina Alia betul lah dia dah letak SY dekat atas. Okey, dia letak SY dekat atas kan? Ya. Sekarang ini, atas ni macam biasa kita akan jadikan dia sebagai unjuran 90 darjah pada satah condong. Semua kita kena pancarkan dia. Pancarkan. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, step dia. Okey, nampak? Dia tarik naik atas pun boleh, tak ada masalah. Step mana-mana kalau awak nak tarik ni dulu pun boleh, daripada bawah naik atas pun boleh. Tak masalah. Ikut kesesuaian awak, kefahaman awak. Okey, nampak? Dia buat tarik daripada sini, bawa ke bawah. Okey, ini permukaan yang mana? Ini permukaan satu, ini permukaan satu. Nampak sama kan? Sama. Sebenarnya jawapan tu ada dah sebenarnya. Cuma awak kena pandai cari ukuran. Okey, seterusnya. Okey, nampak ni, permukaan dua. Ni bukan ukuran ataupun panjang sebenar. Kan kita punya konsep tadi, panjang dan ukuran yang sebenar. Ini bukan yang sebenar. Mana yang sebenar? Ni, nampak tak? Dia lagi panjang. Inilah bentuk dia. Panjang ni. Ini pendek. Permukaan 2. Okey. Permukaan 3 ni, 3 segi ni, tak nampak kan kat sini? Tapi dekat atas ada. 3 segi. Ni dia. Nampak. Okey, 1, 2. Okey, dah nampak. Seterusnya. Lengkung. Ada 2 lengkung. Ya. Okey, ada 2 lengkung, kena tahulah sata lengkung dia yang mana. 1 dekat depan, katalah sini 1, sini 2. Pada pandangan atas, 1 dekat mana? 1 dekat sini. 2 yang mana 2? 2 yang sini sampai sini. Okey, Shan, kita nampak 2 lengkung. Okey, pindahkan, dapat lengkung yang kedua. Lengkung ni tarik, dapat 1 tarikan untuk lengkung. Lengkung yang kedua yang belakang ni, bila kita tarik tak kawasan dia ni, kita akan dapat lengkung yang kedua. Kita kena dapat dia punya lebar tu daripada pandangan atas. So kita kawasan dia terhad sehingga itu saja. Dia pelajar tarik lengkung ni, dia tarik panjang sampai tepi. Kita kena tahu had sempadan dia. Kalau sampai sini, tarik, inilah sempadan dia. Jangan tarik panjang-panjang. Kita tahu konsep dan fungsi yang kita dah belajar awal-awal tadi. Ya. Okey, seterusnya saya nak dapatkan permukaan ini pula. Okey, katakanlah ini 4, sini 5. Sini 4, nampak? Sini 5. Pada pandangan atas 4 dengan 5. Mana 4 dengan 5 ni? Tengok dekat pandangan atas ni. Mana dia, cikgu? Okey, sini 4. Sini 5. Okey. Seterusnya ada lagi? Cikgu, tapi saya nak tanya, Ibu, sebab soalan tu masih tanya juga untuk butiran terlindung. Butiran yang mana, Ibu? terlupa. Nasib baik Syan ingatkan. Butiran terlindung adalah garisan putus-putus. Dia di belah belakang. Okey, kita tengok dalam gambar ini. Butiran terlindung kita ni putus-putus. Mana Kalau Syan tengok dalam bongkah ni, manakah yang awak nampak tersembunyi? Titik yang mana? Semua ni nampak ni secara jelas dan nyata di belakang ini. Ni apa? Engkau. Okey.
mungkin yang di bahagian belakang Ego, kalau kita gunakan ataupun kalau kita bandingkan dengan bongkah yang ni Ego, mungkin cikgu boleh terangkan dari boleh. dengan menggunakan bongkah yang ada di sana Ego. Okay, bongkah ni Ya. A, B, C. Contoh macam sekarang B adalah yang condong Ego. Ya. Okey, so dari sana kalau pembukaan tambahan tu adalah A, B, C Ego. Pandainya. Okey, betul. maknanya kalau dari sini garisan ataupun tersembunyi. yang tersembunyi yang mana Ego? Okey, kalau saya balikkan bongkah ini, Ya. belakang dia ada garisan lurus. Oh, yang kat sana, yang bawah tu. Ni. Ah. Ini. Tengok tepi. Ni kalau kita letakkan dia 90 darjah. Ya. Okey, katakanlah ini garisan 1 Ya. Kalau katakanlah ini luksina, awak nampak tak garisan ini sebenarnya? Sebenarnya tak nampak Ego. Okey, kalau luksina sebenarnya nampak. Jadi, bila awak katakanlah ini cermin yang luksina, awak buka dia, awak akan nampak garisan itu di belah belakang. Jadi kita akan gariskan dia putus di sini. Okey, sebab apa lurus? Ya. Sebab dia lurus. So, Begitulah. itulah yang dimaksudkan oleh soalan tersebut. Ya, itulah garisan yang tersembunyi itu. Ya, dia nampak di belah belakang tapi dia nak juga butiran itu ditunjukkan, kita letak dia sebagai putus-putus. Itulah konsep dia. Okey, Ibu. Okey, sebelum kita berakhir, Ibu, saya sebenarnya ada satu soalan kalau saya nak buat ulasan balik kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini. Pada permulaan ya, kepada murid kita, kawan-kawan saya, kawan-kawan saya yang umur sebaya dengan saya. Okey, nak tanya ya kepada anda ya, sebelum ataupun masa cikgu tengah mengajar tadi, ada 3 jenis lukisan pandangan bantuan yang kita dah belajar untuk hari ini. Mungkin salah satu di antara anda boleh tolong berikan apakah 3 jenis lukisan pandangan bantuan yang cikgu dah berikan tadi? Siapa nak cuba jawab? Azizah lah. Nampaknya Azizah dah terkeluar tadi. Tak apa. Azizah tak dapat lagi. Nampak macam Syamil nak jawab, Ego? Syamil? Ya, Syamil. Boleh, Syamil? Cuba jawab. Okey, tak apa. Kalau salah tak apa, kena denda je. tak ada, tak apa. Yang pertama ketinggian. Ya. Ketinggian. Kedua kedalaman. Ya. Yang ketiga saya tak ingat lah. Okey. Okey. Yang pertama adalah ketinggian, kelebaran dan kalau tak silap saya itu adalah kedalaman. Betul. Okey, terima kasih Syamil. Dan soalan yang terakhirlah saya sebelum kita buat rumusan kepada pengajaran kita, Ibu. Seperti yang cikgu dah ajarkan tadi ataupun cikgu dah tunjukkan tadi, bila kita nak buat unjuran untuk garisan melengkung, Ibu, kita perlukan sekurang-kurangnya ataupun yang paling baiklah adalah berapa banyak titik ataupun garisan yang perlu kita buat untuk melukis ataupun melakarkan sebuah lengkung, Ibu. Ya, betul. Siapa yang boleh cuba jawab? Okey, ada pilihan jawapan. A, 5, B, 10 ataupun C, 1 juta. Semua boleh diterima, Shan. Okey, sebenarnya sekurang-kurangnya berapa? Siapa nak cuba jawab? Okey, tak apalah. Saya. Siapa tu? Anisha. Ya, Nisha. 5. Sekurang-kurangnya 5. Okey, terima kasih Nisha. Betul ke jawapannya? Ya, betul. Betul. Okey, baiklah, nampaknya memang kita yang ada dalam kawan-kawan saya ada dalam talian rasanya lebih kurang fahamlah konsep dia, Igu. Dan untuk sekarang, Igu, sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan rumusan yang ringkas untuk pengajaran kita hari ini, Igu. Okey, untuk pandangan tambahan, ramai pelajar fikir dia susah sebenarnya. Pandangan tambahan ni senang. Ya. Okey, first kali kena pandai tentukan paksi SY. Okey. Yang kedua adalah awak kena tahu macam manakah nak cari satah-satah yang berkenaan. Contohnya satah lengkung lah. Ya. Awak kena tahu nak tentukan satah lengkung macam mana. Mana satah lengkung? Kena pasti di mana satah lengkung. Okey, yang seterusnya adalah unjuran dia yang penting. Unjuran dia mesti 90 darjah. Dan yang terpaling penting untuk lukisan pandangan tambahan macam cikgu cakap tadi, dia dah bagi jawapan. Jawapan ada sebenarnya. Tapi awak kena pandai pindahkan ukuran. Okey? Jadi macam mana cikgu cakap dalam kelas, selalu cikgu cakap, nak dapat A, okey? Tak dapat A, dapat A plus pun tak apa. Boleh. Tak dapat A plus pun boleh. Macam tu. Okey, terima kasih Cikgu Azila atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini dan juga kepada kawan-kawan saya iaitu Akma, Syamil, Dawis, Fatina,
Kita juga ada Nur Anisha dan juga Aziza yang baru je masuk, sempat untuk pengakhiran program kita pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, berharap program kita pada hari ini memang memberi manfaat kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Nazara binti Abdul Aziz, ibu kepada Muhammad Amirul Akil bin Azman, pelajar Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, ingin mengucapkan selamat berjaya kepada calon-calon SPM 2021-22. Ikut perintah Allah, dengar kata ibu bapa dan guru, insya-Allah berjaya. Amin. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Hairizad bin Azadi, bapa kepada Akmal Ashraf bin Hairizad. Harapan saya supaya dia dan rakan-rakan seperjuangan akan berjaya dalam SPM tahun ini. Terima kasih.